سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah kita sambung muka surat yang ke-66 dalam kitab Jawinya, dalam kitab Ruminya muka surat yang ke-111. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Ba ma jaa wailun li'iqabi minan nar. Bab yang ke-172 yang telah datang ia kebinasaan bagi yang mempunyai tumit daripada neraka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula tumit itu satu juzuk anggota yang wajib sampaikan air wuduk kepadanya. Maka datang hadis menerangkan tumit itulah sebab bagi yang punyanya masuk neraka oleh kurang jaganya pada waktu ia mengambil air sembahyang. Maka tiada basah tumitnya atau tiada basah lekuknya yang di bawah buku lali itu. Itu sebabnya liqabi minan nar. Sebab dia yang tu. Apa dia? Ambil wudu dekat bahagian tumit dan bahagian buku lali itu. Itu tempat yang selalu ataupun jarang di kalangan manusia yang mengambil wudu, di kalangan orang Islam yang jaga-jaga. Dan Nabi ancam dengan hadis apa dia? Dengan hadis wailun li'iqabi minan nar. Bila mana Nabi SAW mengancamkan sesuatu perbuatan dengan azab, maka perbuatan tersebut adalah berdosa. Apa tadi kalau Nabi sebut jelas? Li'iqab minan nar. Tumit daripada neraka Allah. Mana tumit itu akan dibakar oleh Allah. Sebab apa bakar? Sebab wuduk tidak sah. Bila mana wuduk tidak sah, maka sembahyang tidak sah. Itu kesan daripada mana? Daripada sikap culas, sikap cuai di kalangan mereka yang mengambil air sembahyang. Maka itu datang riwayat berkenaan dengan perkara tersebut. Maka masalah 173, tumit tiada basah dan hadisnya. Di sini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis tumit itu satu juzuk daripada kaki yang wajib basah akan dia. Maka mana-mana tempat daripada kaki itu tiada kena air, maka mewajibkan tiada sah air sembahyang dan berdosa atasnya. Berdosa sebab apa? Sebab wuduk tidak sah dan sembahyang tidak sah. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi,
An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wailun li'iqabi minan nar. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ia kebinasaan bagi yang mempunyai tumit yang tiada antaranya kena air sembahyang itu, iaitu daripada neraka. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wailun, wailun ni mana celakalah. Fawailul lil musallin. Sebab tu wailun ni ada ta'rifan banyak di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wailun dengan makna celaka, ada yang mengatakan wailun dengan makna neraka. Maka ikutlah kepada tafsiran tersebut. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Sayyidatuna Aisyah dan Jabir dan Abdullah bin Harth dan Mu'aiqib dan Khalid ibn al-Walid dan Syuruhbil bin Hasanah wa Amr bin al-As dan Yazid bin Abi Sufyan. Dan katanya lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ialah hadis hasan lagi sahih. Jadi banyak riwayat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum berkenaan dengan apa? Wailun liiqabi minan nar. Tapi dalam banyak-banyak riwayat tersebut, yang paling kuat periwayatannya adalah daripada Abi Hurairah dengan jalur sanadnya yang hasan lagi sahih. Mana hasan lagi sahih? Mana sahih pada jalur yang lain, hasan pada jalur hadis yang kita baca ni. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun liiqabi wal butunil aqdami minan nar. Kebinasaanlah bagi yang mempunyai tumit dan tapak kaki yang tiada basah air sembahyang, iaitulah daripada api neraka. Hadis ni lah tuan-tuan yang menjawab fahaman ataupun fiqh di kalangan Syiah yang mengatakan kaki bukan dibasuh, malahan hanya disapu. Sebab Syiah bila mana baca ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, mereka baca dengan baris bawah. Kita wallahu alam kali tak tahu qiraat lain, tak tahu. Tapi kalau qiraat yang kita baca faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Bila mana baca wa arjulakum, maka dia tabi' kepada ayat awal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tapi kalau kita baca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka tabi' ni mana tuan-tuan? Kepada ayat wamsahu bi ru'usikum. Untuk orang Syiah, dia membaca wa arjulakum dengan wa arjulikum. So bila mana baris berlainan, baris lari, maka menatijahkan hukum yang berlainan. Lepas tu kita qiraat kita membaca wa arjulakum, membaca dengan baris fathah kepada ayat, pada perkataan atau pada huruf lam, wa arjulakum. Di Syiah dia baca wa arjulikum. So bila mana baca wa arjulikum, maka hukumnya akan apa? Wamsau bi ru'usikum, mana sapu. So kita di sisi mazhab yang empat menjawab isu ni pada ni hadis ni, wailun liiqabi wal butunil aqdami minan nar. Maksudnya apa? Celakalah bagi tumit dan butun, mana tapak kaki. Wa butunil aqdam, mana tapak kaki, minan nar. Maksudnya apa? Tapak kaki yang tak kena ayak. So menunjukkan para ulama empat mazhab dan mazhab yang lain
betul dan tepat pada ijtihad mereka. Betul dan tepat. Sebab kaki mesti dibasuh. Hanya dibenarkan sapu pada khuf sahaja. Dan kita bukan pakai khuf. Hatta mazhab Syafi'i kita pun pakai stokin pun tak boleh iktibar khuf. Walaupun ada hadis Nabi sapu di atas jarub ataupun jarubain. Jarubain ni mana apa? Stokin. Yang dia bukan khuf. Khuf ni mana syarat mesti kulit. Kulit dan menutup buku lali. Tapi kalau jarub ataupun stokin, dia jenis masuk ayak. So tak boleh sapu di atas stokin. Walaupun mazhab Hanafi dia bagi. Mazhab Hanafi, jarub, stokin, iktibar khuf. Dengan syarat stokin yang dipakai tu mesti labuh, mesti atas daripada buku lali. Itu syarat. Mazhab Syafi'i dia tak iktibar benda tersebut sebab tidak menepati syarat khuf. Itu tak apalah. Sebab masih lagi khilaf dalam isu khuf dengan jarub. Tapi bila mana kita baca ayat Quran dengan baris yang lain, maka mengubah makna. Betul Imam Syafi'i jelas sebut dalam orang yang baca takbir Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam kamus, payah kita jumpa perkataan akbar, alif kaf ba alif ra. Mana baca panjang akbar, ada makna dalam kamus. Jadi macam mana Imam Syafi'i mengatakan orang yang takbir Allahu Akbar batas mayat? Sebab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau fasih dalam bahasa Arab. Di antara ulama mazhab yang menjadikan lugah Arab sebagai penetap hukum adalah Imam Syafi'i. Hanya menggunakan bahasa Arab. Jadi akbar tidak diketahui perkataan akbar itu oleh siapa? Oleh orang bandar di kalangan orang Arab. Yang tahu perkataan akbar ni siapa? Mereka orang Arab yang berada di kampung. Itulah tuan-tuan yang Allah Ta'ala buat kepada bangsa Arab. Kalau nak belajar bahasa Arab, mesti belajar dengan orang kampung. Sebab orang kampung menggunakan bahasa Arab yang pure. Dan juga Nabi SAW juga dihantar ke kampung untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Jadi di bandar tersebut, tidak orang mengetahui perkataan akbar. Sebab dia perkataan yang gharib. Gharib mana perkataan yang ganjil, yang tidak diguna pakai oleh siapa? Oleh bangsa Arab. Tak digunakan. Jadi bila mana Nabi SAW nak belajar bahasa Arab baik, bahasa Arab yang kita menepati bahasa Arab yang fasih, kena mana? Pergi masuk kampung. Imam Syafi'i pun sama. So Imam Syafi'i memaknakan akbar dengan mana apa? Gendang. Sedangkan gendang boleh makna duf. Itu yang fusah. Dengan makna duf. Tapi ada juga makna gendang dengan nama akbar. Dia siapa yang takbir dengan Allahu Akbar, maka batas sembahyang dia. Sebab apa? Sebab mengubah makna. Sebab tu kita kena ma'ruf. Ada ayat Quran yang kita tersalah baca tidak mengubahkan makna. Ada ayat Quran yang kita baca salah baris mengubah makna, menambah hukum, tidak syaddah, tidak disabdukan, tidak dipanjangkan, mengubah makna. Kita kena faham. Sebab apa? Sebab mungkin salah di sisi tajwid tapi tidak salah di sisi fiqh. As-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harakat wajib. Tapi kalau orang baca waladdallin 4 harakat, sah sembahyang sah. Salah di sisi tajwid, tidak semestinya salah di sisi fiqh. Itu ada satu video, satu orang ustaz, dia ngajar tajwid, bagus ustaz. Dia kata batas sembahyang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waqaf dekat situ. Kemudian kita ibtidak balik dengan apa? Waladdallin. Maka ibtidak macam tu dia kata batal. Sedangkan tak batal.
Itu dipanggil makruh. Sebab itulah tuan-tuan, dalam tajwid tidak ada namanya waqaf wajib, tidak ada nama tempat waqaf haram. Tak ada. Yang ada tepat dan kurang tepat waqaf. Dan bila mana bacaan dibawa dalam sembahyang, salah waqaf tidak mencacatkan sembahyang. Salah di sisi tajwid belum tentu salah di sisi fiqh. Sebab tu bila mana Imam Syafi'i mengatakan akbar tu salah sebab mengubah makna, maka batallah sembahyang. Sebab tu kena perhati elok-elok kalau kita takbir, supaya tak memanjangkan benda yang tak patut dipanjangkan. Itu di sisi imam atau jaruk, mana stokin dan sebagainya. Maknanya berdasarkan kepada apa? Kepada fasih bahasa Arab. Sebab ada kalimah-kalimah Arab yang Arab tak guna. Sebab kalimah Arab ni sudah dibukukan semua kalimah-kalimah Arab, melainkan kalimah-kalimah Arab yang dikonvert daripada bahasa Inggeris dibawa ke dalam kalimah Arab. Itu tak ditulis. Jadi kalau orang mengaji bahasa Arab, dia mesti belajar ikut fasih Arab. Mesti. Dan ilmu bahasa Arab ni tuan-tuan, ilmu yang kata para ulama, kalau engkau nak kuasai ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang patut engkau kuasai adalah bahasa Arab. Macam kita, kalau kita nak kuasai apa nama ni, berita-berita dan sebagainya, bahasa Inggeris. Tapi kalau nak kuasai ilmu ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama, mesti bahasa Arab. Tu mana Imam Syafi'i fasih. Tapi kalau baca tadi wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Bila mana baca macam tu, maka mengubah makna, maka akan mengubah lahu hukum. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis dengan sanad yang kuat, dan tiada memadai orang yang mengambil air sembahyang melainkan membasuh belakang dua kakinya dan kedua tapaknya dan tumit dan buku lalinya sama sekali. Maka setelah Imam Syafi'i keluarkan hadis dengan sanad yang kuat berkenaan dengan kewajipan membasuh belakang dua kaki, mana tumit dan kedua tapaknya, tumit, buku lali dan sebagainya, mana bahagian kaki itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan diriwayatkan orang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan belakang dua kakinya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan diriwayat orang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercik akan belakang dua kakinya. Dan salah satu daripada dua hadis itu daripada wajah yang elok isnadnya. Ini kata amanah ilmu. Amanah ilmunya apa tuan-tuan? Imam Syafi'i dia bukan hanya datangkan riwayat berkenaan dengan pegangan mazhab dia, dia juga mendatangkan riwayat mazhab, terutamanya Syiah, yang menggunakan hadis yang mengatakan sapu pada bahagian kaki. So saya cari tadi, so kita jumpa riwayat tersebut daripada Sayyidina Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha ala na'laihi wa qadamaihi. Itu hadis riwayat Imam Abi Daud dengan hadis dengan sanad yang baik. Kata Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, wa masaha ala na'laihi, Nabi basuh di atas sepatunya. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada Nabi ambil wuduk dengan membasuh kasut, tidak dibukanya, wa qadamaih, dan kedua-dua kakinya. Ini hadis ni tuan-tuan dengan sanad yang baik. Persoalan yang jadinya, kenapa mazhab yang ada kecuali Syiah, kenapa mazhab kita ni menggunakan dalil ini, wailun li'iqabi minan nar, dan meninggalkan riwayat ni, sedangkan riwayat ni baik? Sebab itulah tuan-tuan, kunci utama dalam fiqh, tidak semua hadis yang sahih akan diamalkan oleh para ulama. Bukan semua.
Berapa banyak hadis dalam Sahih Bukhari yang ada dalam hadis tersebut tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa jadi macam tu? Itu persoalan dia. Hari ni orang nak hadis sahih. Entah amal ni ada hadis sahih tak? Entah amal ni ada hadis sahih tak? Ini hadis sahih tak? Hadis sahih. Kita kata pengamalan fiqh mesti ambil daripada hadis sahih. Tapi tidak semua hadis sahih diamalkan oleh fuqaha. Atau kita kena faham. Sebab apa? Sebab fiqh dia tidak hanya bergantung kepada satu nas sahaja. Berapa banyak hadis yang tuan-tuan hafal? Berapa banyak hadis yang ada pada kita berbanding dengan para ulama? Imam Ahmad kata aku hafal 1 juta hadis Nabi. Imam Bukhari mengatakan aku hafal 250,000 hadis. Disaringkan dengan hadis 250,000 tu diletakkan dalam sahih beliau 7,000 lebih hadis, tidak termasuk hadis yang berulang. So mana baki daripada ratusan hadis tadi? Ratusan ribu tu mana pergi? Sebab tu ulama dia tak memada dengan satu nas. Ulama dia akan mengkaji pelbagai nas yang ada, termasuk bagaimana cara nak istinbat hukum tersebut. Saya ambil satu contoh. Tuan-tuan fikir baik-baik. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis dia panggil hadis salim. Hadis salim ni satu orang budak suruhan, satu orang sahabat. Dia duduk satu rumah dengan sahabat tadi dan juga isterinya. Jadi sahabat ni dia gaji musafir, berniaga keluar mata-rata. Satu hari isteri kepada sahabat datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya duduk bersama dengan orang suruhan suami saya, maknanya salim, macam hamba lah kita kata. Dan kami berdua-duaan di dalam rumah. Maksudnya duduk ni berdua, tak ada anak, tak ada siapa. Jadi bagaimanakah saya caranya untuk menghalalkan hubungan saya dan juga anak orang suruhan kepada suami saya ni? Apa kata Rasulullah? Susukan dia. Maksudnya apa? Jadikan salim sebagai apa? Sebagai anak susuan kamu. Saya nak tanya pada tuan-tuan, menyusu budak ni umur apa? Umur apa? 2 tahun. Kamilah. Setahun 2 tahun. Lepas 2-3 tahun kita dah tak menyusu. Kalau menyusu, ibu susuan pun takat 2 tahun saja. Salim tu bukan 2 tahun, belasan tahun. So bagaimana istinbat ulama pada hadis tersebut? Hadis sahih, Sahih Muslim. Untuk Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah yang disebut apa dah? Hadis ini tidak diamalkan oleh fuqaha. Sebab makhsus ala salim. Khusus hanya kepada salim sahaja. Bukan khusus kepada orang lain. Efeknya apa tuan-tuan? Efeknya daripada hadis itu berlaku pada tahun 2014 di Mesir. 2014 something lah, ataupun 2013 macam tu. Ada satu orang syekh, dia ditanya dalam satu surat khabar berkenaan dengan rada'ah fil kabir, menyusu satu orang yang dah besar, maknanya dah akil baligh. Dia jawab harus menyusu satu orang yang usianya lebih daripada 2 tahun. Soalannya ditanya kepada dia, satu orang perempuan hantar surat kepada dia, tanya soalan. Dia kata dia majikan di sebuah pejabat, di sebuah ni lah, office. Jadi dia majikan, kadang-kadang dia pun ada overtime, kadang-kadang ada pekerja dia yang overtime. Berlaku pada dia satu hari tu, dia duduk berdua-duaan. Maknanya dalam pejabat tu tak ada orang lain melainkan dia dan satu orang lelaki-lelaki. So dia tanya kepada syekh ni, bagaimana cara untuk mengelakkan daripada perkara tersebut. So apa kata syekh tu? Engkau susukanlah pekerja engkau. Pekerja umur 2 tahun lah. Kesan.
So bila mana fatwa hukum tersebut dikeluarkan daripada surat Habab Mesir, Masyaikh Al-Azhar keluar hari tu, kata keluar esok tu Syekh Azhar jawab. Sebab fitnah. Ada dalam satu YouTube, dia panggil Syekh tu datang dekat satu rancangan televisyen. Pengacara tu tak pakai tudung, free hair lah kita kata, rambut perang. Jadi dia buka surat Habab tu yang ada fatwa Syekh tu, dia buka. Dia kata, Syekh, tolong explain hukum yang hang bagi ni, hukum yang kau bagi ni. Dia kata, amal lah apa yang aku kata, mana buatlah apa yang tuan nak tanya apa lagi. Kemudian pengacara tu tanya, kalaulah saya berada di studio ni, kemudian ada satu orang laki-laki yang selalu bersama dengan saya, mana kami berdua-duaan dalam studio atas urusan kerja, jadi macam mana kami nak halalkan? Apa kata Syekh? Susukanlah dia. Itu kesan daripada mana-mana, daripada pemahaman nas yang salah. Sebab tu para ulama sering mengatakan apa dia? Mengatakan hadis adalah bahan mentah yang hanya boleh dimasak oleh para fuqaha. Sebab tu munculnya 4 mazhab dalam membawa manusia supaya tidak sesat dengan hadis. Kenapa dia kata tidak sesat dengan hadis? Hadis tidak sesat, apatah lagi dia kalam Rasulullah. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Lepas tu Imam Syafi'i amanah. Dia kata dia bawakan dalil berkenaan dengan kenapa orang yang mengatakan kaki boleh sapu, sebab ada hadis daripada Sayyidina Aus bin Abi Aus al-Thaqafi. Dia kata Nabi SAW tawadda, Nabi ambil uduk, wa masa ala na'laih, Nabi akan sapu di atas sepatunya, kasutnya, wa qadamai, dan kakinya sapu, bukan ghasal. Isunya ghasal, isunya basuh, bukan sapu. Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi orang ni sapu. Dalil tu dibawa. Jadi apa jawab? Apa Imam Syafi'i jawab bagi persoalan ni? Baik, dan salah satu daripada dua, baik, soal ke atasku, kerana apa tiada memadai sapu belakang 2 kaki atau percik, maksudnya tak payah basuh, dan tiada ia berlawanan bagi hadis bahawasanya Nabi SAW membasuh 2 kakinya sebagaimana memadai sapu atas 2 khuf, padahalnya tiadalah melawan bagi membasuh 2 kaki. Dia macam mana nak jawab? Kenapa tak amalkan hadis sapu? Kenapa nak pakai basuh? Sedangkan hadis ada, dan hadis tu kuat pada sudut sanadnya. Jadi dijawab baginya, bermula 2 kasut itu dindingan, bersalahan 2 kaki, kata Imam Syafi'i. Kan kita pakai kasut ni mana menutup kaki kita, mana kita berkaki ayam, kita ambil uduk, mana kita nak, maknanya dia tidak ada dindingan, maka tiada harus bahawa dikatakan sapu atas keduanya melawan basuh kaki. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kasut dia dinding. Kaki kita yang kita pakai slipper tu, kemudian kita masuk masjid ambil uduk tu, slipper boleh ditanggai macam kasut askar. Ada ulama mutaakhirin di kalangan ulama-ulama kontemporari mengatakan askar yang terlibat dalam camp, terlibat dalam operasi ketenteraan, mereka dibenarkan untuk sapu di atas kasut askar mereka, dengan syarat ketika mana mereka nak pakai kasut tu mereka dah berwuduk. Kemudian kalau solat asar, solat maghrib ke, solat asar maghrib tu sampai subuh esok, nak sapu atas kasut boleh. Sebab apa? Sebab masyaqqah nak buka. Tapi kalau kita yang jenis pakai kasut slipper, so mana masyaqqah kepayahan nak tanggal? Atau Imam Syafi'i jawab. Baik. Kemudian, dan iaitu lain daripada kita sama berkaki ayam dengan berkasut lain. Dan orang yang berkata menyapu dan percik belakang 2 kaki itu, katanya tiada wajib atas orang yang mengambil wuduk membasuh batin tapak kaki, dan tiada mencelah-celahi antara segala jari, dan tiada basuh segala jari keduanya, dan tiada basuh tumiknya, dan tiada buku lalinya. Kata Imam Syafi'i, bukan setakat tu saja,
malahan depa yang duk sapu atas kaki ni juga kata tak wajib basuh tapak kaki. Sedangkan kata Imam Syafi'i, dan sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, wailun li'iqabi minan nar, celakalah tumit yang tiada basuh sembahyang daripada api neraka. Dalilnya ada. Maka tiadalah dikatakan pada hadis itu kebinasaan bagi kedua kaki daripada neraka itu, melainkan membasuhnya itu wajib. Maksudnya apa? Kenapa Nabi bagi ancaman neraka? Sebab engkau tinggalkan benda tu. Bila mana engkau tinggalkan satu amalan yang ada ancaman neraka Allah, amalan tu namanya wajib. Wajib. Itu usul fiqh. Usul fiqh dalam memahami siyaqul ayah, dalam memahami siyaq ayat ataupun hadis ke Quran ke apa, kalau ada ayat ataupun hadis ancaman, tinggal dapat azab, tinggal ni ada azab neraka, tinggal ni ada ancaman neraka, ada. So macam mana ulama istinbat? Wajib. Kenapa puasa wajib Ramadan? Sebab ada ancaman daripada Nabi, ada ancaman daripada Allah. Siapa yang tak puasa, azab dia sekian-sekian. Kenapa zakat wajib? Kenapa sedekah sunat? Sebab tidak ada ambilan daripada nas berkenaan dengan orang tinggal sedekah dia azab oleh Allah. Tak ada. So ulama faham, bila mana ada nas, ada Quran dan hadis, ada ancaman neraka kepada sesuatu perbuatan, maka perbuatan tersebut adalah wajib dilaksanakan. Sebab apa wajib? Sebab meninggalkan berdosa dan azab. Itu ta'rif wajib. Sunat tak? Sunat kita pun tahu. Kita ta'rif kita ni itulah, buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Itulah. Kita pun dah faham benda tu. Mana wajib pada engkau kena buat. So kalau engkau tak buat, ancaman tu ada. Bila mana ada ancaman, maka hukumnya wajib. Usul fiqh dia ajar lagu tu. Dia ajar bagaimana cara kita nak tengok ayat Quran. Bagaimana kita nak tahu satu benda tu namanya fardu, wajib dan sebagainya. Tengok daripada ayat. Antaranya antara ulama kata tengok pada ada tak ancaman. Tinggal satu amalan ada ancam. Ancam tu mana apa? Ancam neraka, ancam berdosa, ancam ada azab. So ulama kata perbuatan yang diancam tu wajib kena buat. Tu macam ni kata Imam Syafi'i. So bila mana ada ancaman, bukan setakat tu saja tuan-tuan. Kemudian hadis yang kita baca, wailun li'iqabi wal butunil aqdam, tu lagi kuat. Berkata celakalah tumit dan tapak kaki yang tidak kena air. Mana menunjuk apa? Wajib basuh tapak kaki. Inilah tuan-tuan jawapan Imam Syafi'i menjawab bagi hadis yang saya bacakan kepada tuan-tuan, wa masa ala na'i wa qadamih. Tu jawapan Imam Syafi'i kepada golongan-golongan yang mengatakan tak perlu basuh kaki ataupun hanya sapu sahaja. Kerana bahawasanya yang dia azab itu hanya adalah ia atas meninggalkan wajib. Tinggal wajib je ada azab. Dan juga buat perkara yang haram. Buat benda sunat tak ada azab. Apa saja pahala lah. Buat benda harus tak ada azab. Buat benda makruh tak ada azab. Yang ada azab tinggal benda wajib, buat benda haram. So ulama dia akan tengoklah pada ayat Quran, pada hadis yang banyak-banyak tu, yang berjuta-juta tu, dia tengok mana hadis, mana riwayatnya. Maka akan ada. Suatu hadis ini diletakkan oleh Al-Hafiz Ibn Munzir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Galakkan melakukan amal dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan amal. Mana kita kena tahulah perbuatan tu wajib ataupun tidak. Kalau wajib, tinggal mesti ada riwayat yang mengatakan ada ancaman, baru namanya wajib. Itu cara ulama-ulama memandang kepada sudut nas untuk meletakkan sesuatu kewajipan. Kemudian masalah 175, membasuh kaki dan hukum meratakannya. Ya saudaraku, dengan masa 173 dan 174 itu, tahulah kita akan membasuh kaki itu wajib.
dengan bahas Imam Syafi'i berdalilkan hadis yang dalam masalah 173 dan tiada memadai sapu kecuali khuf dan jarub, kecuali khuf dan yang pakai stoking tu. Ini maknanya yang berkaki ayam. Maksudnya tak pakai apa, kaki tu kosong, bukan khuf, bukan kasut, bukan apa, maka wajib dia basuh. Ada orang pakai khuf, pakai jarub, pakai stoking tu, itu khilaf di kalangan ulama, boleh sapu ataupun tidak. Sebab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia tidak meletakkan syarat khuf mesti kulit, tak. Mana apa sahaja yang dipakai di kaki itu namanya khuf. So kalau stokin, stokin. Dan saya pandang satu orang Arab, syekh saya juga, dia ambil uduk, kaki tu dia basuh atas kasut sahaja. Masuk bilik air tempat uduk. So ambil uduk semua, dekat kaki tu ambil air, dia sapu atas kasut. Dan memang syekh saya ini memang orang kuat Hanafi lah. So Hanafi dia benarkan. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kasut mesti ditanggalkan. Yang dibenarkan hanya khuf. Kecuali kalau ada masalah macam askar, yang memang masuk hutan tak boleh nak tanggal, tu lain. Tapi nak kata kalau boleh tanggal, maka wajib ditanggalkan, maka dibasuhnya ke kaki. Maka ini adalah masalah telah bersalahan-salahan ulama padanya atas beberapa mazhab. Maka telah berjalan beberapa jamaah daripada fuqaha, daripada ahli fatwa pada masanya dan di negeri-negeri besar kepada wajib membasuh dua tapak kaki serta dua buku lali, dan tiada memadai sapunya, dan tiada wajib sapu serta basuh, dan tiada sabit khilaf pada ini daripada seorang yang diiktibarkan dalam ijma'. Diiktibar dalam ijma' ni patutnya ahli sunnah wal jamaah. Mana diiktibarkan, mana yang diguna pakai dalam ijma'. Carilah 4 mazhab, semua sepakat, termasuk ulama-ulama yang mutaqaddimin. Tu ada. Tapi apa nama ni, kadang kita ada pandangan baik. Yang kedua, dan kata Syiah wajib sapu keduanya. Itu Syiah. Syiah mengatakan wajib sapu kedua-duanya. Mana benda ni wajib sapu saja, mana kaki wajib disapu. Dan kata Muhammad bin Jarir At-Tabari, ada ulama ahli sunnah, dan Al-Jubai. Kalau tuan-tuan yang kitab Rumi tu bukan Al-Jabai, Al-Jubai. Al-Jubai ni Raisul Mu'tazilah. Dia adalah ketua Mu'tazilah. Dia ni adalah bapa tiri kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas kepada mazhab kita Asy'ariyah yang kita belajar sifat 20 tu. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia asal Mu'tazilah. Sebelum dia mimpi Rasulullah suruh dia kembali balik kepada akidah asal. Maka kembali dah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bapa tirinya adalah Ali Al-Jubai. Dia sebelum tu ada satu Abu Du'at. Abu Du'at ni dia pun Raisul Mu'tazilah. Abu Du'at ni dia sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dialah yang menulis surat sains, menulis surat dan sains supaya pada Imam Ahmad ditangkap dan dipenjarakan dalam penjara selama hampir 20 tahun. Isunya sebab depa ni Raisul Mu'tazilah. Dan memang kerajaan Abbasiyah dahulu memang berfahaman Mu'tazilah. Tu kata Imam Tabari dan Ali Al-Jubai. Boleh pilih antara sapu dan basuh. Tu dia bagi khiyar. Kata Imam Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, dia kata boleh khiyar, mana boleh pilih. Nak mana? Nak sapu pun boleh, nak basuh pun boleh. Tu khiyar dia buat. Dan kata setengah daripada ahli zahir. Zahir ni Imam Abi Daud Az-Zahiri. Penerus legasi mazhab ni adalah Imam Ibn Hazm. Dan Az-Zahiri ni tuan-tuan, level dia selevel dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Malik. Cuma bagi mereka ni zahir ayat. Manakala nas tu nas zahir sahaja, tidak ada di sebalik nas, tidak ada kias, tidak ada ta'lil, tidak ada illah, macam-macam lah. Tu zahiri. Apa kata mereka? Wajib menghimpunkan antara sapu dan basuh. Macam mana?
Duk Az-Zahiri. Dia kata apa? Wajib himpun, sapu dan basuh dua-dua sekali. 4 mazhab yang lain kata apa dia? Wajib basuh, tak boleh sapu. Syiah kata wajib sapu. Imam Tabari dan juga Ali Al-Jubai dan sebagainya mengatakan apa dia? Boleh pilih. Hang nak sapu ke hang nak basuh. Zahiri kata apa? Tak. Wajib basuh satu, sapu satu. Sebab apa? Sebab hadis yang saya baca kepada tuan-tuan tadi. Nabi ada apa? Masaha ala na'lai wa qadamai. Nabi pernah sapu kakinya, Nabi pernah basuh kakinya. Tu doa Az-Zahiri. Dia doa Az-Zahiri ni tak ada lah zaman kita kan ni. Sebab mazhab ni dah tak ada. Tapi Imam Ibn Hazim ni antara ulama yang alim. Dia ada kitab nama Al-Muhalla. Mana tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, kitab Al-Muhalla tu kitab yang paling bagus untuk baca. Bukan kita nak istinbat hukum daripada Zahiri dah. Kita nak tengok apa dah, bagaimana Ibn Hazim, satu orang yang sangat kuat berpegang kepada sunnah. Dalil semua jelas dalam kitab Al-Muhalla. Dalam kitab Al-Muhalla tu juga Ibn Hazim mengatakan tidak ada solat menghormati waktu. Dalam kitab Al-Muhalla tu. Tapi pandangan tu bercanggahlah dengan mazhab kita Syafi'i dan juga 3 mazhab yang lain. Tapi nak kata dia ada hujah. Dan mazhab kita pun ada hujah. Di kalangan tuan-tuan yang mana yang boleh anak apa? Di kalangan yang mana yang boleh berbahasa Arab, boleh baca kitab-kitab Arab, kitab tu paling baik. Al-Muhalla. Lebih kurang ada dekat 9 jilid kitab. Boleh tengok bagaimana cara mereka istinbat. Saya suka baca kitab-kitab macam tu sebab apa? Sebab di situ kita boleh cari dalil, cari hujah bagaimana ulama berhujah dengan nas. Itu maknanya penuntut ilmu dia tak boleh cenderung dengan satu saja, malah dia kena banyak pembacaan. Jadi ustaz-ustaz macam tu lah. Dia kena banyak membaca, banyak mengkaji dan sebagainya. Kita tetap Syafi'i. Dan dalam bab fiqh ni tuan-tuan, kita kena faham. Fahamnya apa dia? 4 mazhab semua diiktibar. Mana iktibar, mana diguna pakai. Bezanya kita di Malaysia ni, kita kebanyakan Syafi'iyah berdasarkan kepada para pendakwah yang datang daripada Yaman. So dia orang ajar fiqh kepada masyarakat kampung untuk nenek moyang kita dulu dengan mazhab fiqh Syafi'i. Dan undang-undang enactment negeri pun Syafi'i kecuali Perlis. Kecuali Perlis. Semua 13 negeri semua enactment syariah Syafi'i. Sebab itulah kita belajar di masjid pun fiqh Syafi'i. Tapi apa salahnya kalau kita belajar berkenaan dengan mazhab-mazhab yang lain sebagai pengetahuan. Sebab itulah kitab baru Mazi ini dibuat. Untuk apa dia? Untuk memberi kefahaman kepada orang Melayu bahawasanya fiqh yang ada di sisi para ulama terlalu luas. Terlalu besar. Cuma yang kita ambil yang diamalkan oleh mazhab kita Syafi'i sebagai mazhab yang paling besar dan dominan di negara Malaysia kita dan amnya di Asia Tenggara. Itu kita fahamlah benda tu. So kalau ada orang yang bawa mazhab, aliran mazhab yang lain dan sebagainya, biarlah kat depa. Macam Perlis kan. Perlis tak nak kunut, dan takbir depa tak nak kunut, dan ni hang sembahyang subuh. Saya buat Perlis ni saya tak apa nak gaduh dengan depa. Pegangan. Betul sebab apa? Sebab kaedah sebut jelas. Orang awam dia akan ikut mazhab mufti. Mufti kita siapa? Tan Sri Datuk Dr. Harusani. Ahli majlis fatwa pun Syafi'i. Muftinya Syafi'i. Maka hukum dikeluarkan ikut syara Syafi'i. Perlis tidak. Perlis mengamalkan 4 mazhab. Masih lagi dalam lingkungan mazhab, betul kita tak dia kata Perlis sesat. Tak boleh. Walaupun dia tahu orang kuno, dia tak zikir lepas main, lantak depa lah. Lagi senang tak zikir lepas main Tok Imam. Senang kita. Salah-salah tu buat sendiri-sendiri. Tahlil tak ada, apa tak ada. Tapi nak kata kita di Perak buat, tak apa buat. So kalau kita pergi Perlis, soalan selalu ditanya, Ustaz, kalau saya pergi Perlis ni nak baca doa kunut ke tak payah? Sebab Perlis tak buat. Bahasa mudahnya apa tuan-tuan? Masuk kandang kambing mengembek. Maksudnya apa? Kita pergi tempat orang tu, railah tempat tu. Tapi kalau orang Perlis main Kedah, orang Perlis main Perak, hang jangan buat kepala Perlis pula. Tu lah. Jangan adu bid'ah kan orang Perak pula. Tu cara dia, kita sama. Faham? Tu Perlis. Sebab mufti dia macam tu. Inilah kalau mufti tu Dr. Asri tukar dengan mufti Syafi'i. Maka orang Perlis jadi Syafi'i ya.
Dia nak kata ikut mazhab mufti. Sebab orang awam tidak ada kekuatan untuk istinbat hukum. Maka dia akan ikut orang yang lebih alim. So perlih macam tu. Tapi kan kita bergaduh. Tak larat dah bergaduh dengan perlih ni. Letih. Jadi kita tak perlu berat lah dia. Dia orang perlih-perlih ni pun tuan-tuan, ahli majlis fatwa dia pun alim-alim belaka. Orang-orang hebat juga. Berpegang juga pada mazhab. Cuma depa mazhab depa umum. 4 tu. Kita Syafi'i dulu. Kemudian baru iktibar kepada 3 mazhab yang lain. Mazhab perlih tak? Mazhab perlih dia ambil kaum 4 tu, mana bagi mereka yang bersesuaian diamalkan oleh masyarakat ataupun rakyat perlih, maka mereka akan buat. Itu perlih. Jadi perlih kalau masuk kod diang, kena ikut cara kod diang. Tu. Sekarang kan sebelah-sebelah ya. Kod diang dengan perlih. Sebelah-sebelah. Yang masuk Kedah kena ikut cara Kedah. Sebab itu memang enactment dalam negara kita, urusan agama diserahkan kepada negeri di bawah majlis fatwa negeri. Baik. Habis dah tuan-tuan insya-Allah. Kita berhenti sini dulu sebab saya ada kelas pukul 9 tadi. Jadi kita sambung nanti bab maja'a fil wudu'i marratan. Ni ada dia sekali harung lah ni. Dia ada 1 2 3 4. Ada 5 tajuk berkenaan dengan isu ni. Dan semua isu ni berkenaan dengan bilangan mengambil wudu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.